Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasulah. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Suratul Isra ayat yang pertama. Tuan-tuan, saya nak ambil satu kisah berkenaan dengan Isra dan Mi'raj ini, sebagaimana hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam mafhum hadis ni, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam aku diisrakan. Isra' perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ketika aku balik ke Mekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi-pagi dekat nak masuk waktu subuh, aku dah berada di Mekah di tepi Kaabah. Faza'tu bi amri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa tu aku rasa tertekan, masa tu aku rasa tension, masa tu aku rasa stres. Pasal apa? Pasal benda yang berlaku kepada Nabi, Nabi nak kena cerita kepada penduduk Mekah. Wa araftun nas mukazzibin, dan Nabi tahu kalau aku ceritalah, kata Nabi, benda yang berlaku kepada aku malam tadi, perjalanan daripada Mekah ke Palestin ni, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni, kalau aku ceritalah pada orang Mekah ni, aku yakin, kata Nabi, mukazzibin, orang Mekah akan kata aku ni pembohong. Tuan-tuan, dah selama ni dia tak percaya dengan dakwah Nabi, dah selama ni dia tidak percaya akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, dah selama ni dia tak percaya yang Nabi ni adalah pesuruh Allah, dah selama ni dia tak percaya bahawa adanya hari kiamat, hari pembalasan. Tiba-tiba nak cerita satu benda yang pelik tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Faqa'ada mu'tazilan hazinan,
Aku duduk tepi Kaabah, kata Nabi, seorang-seorang dalam keadaan susah hati, dalam keadaan sedih yang bersangatan. Ini yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi balik ke Mekah selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tengah Nabi duduk seorang-seorang ni, famarra aduwun, lalu dekat Nabi ni aduwun, musuh Allah. Kita duk baca ayat Quran, inna syaitan aduwun mubin. Sesungguhnya syaitan ini adalah musuh yang sangat nyata. Tengah Nabi duk susah hati ni, aduwun, lalu seorang musuh Allah, faja'a fajalasa ilaihi. Siapa ni tuan-tuan? Abu Jahal laknatullah. Belum subuh dia dah bangun. Belum subuh dia dah bangun. Bangun untuk apa? Bangun untuk cari jalan bagaimana nak membunuh dakwah Nabi. Ni Abu Jahal. Tak ada subuh bangun dah. Mayah-mayah subuh dak dia ni, tak tahu. Kalau kita bangun lewat, berat-berat kita pada dia ni, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Kalau jenis orang bangun matahari naik dah, tuan-tuan, dia tidak akan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari musuh Allah, faja'a, dia pergi dekat Nabi, fajalasa ilaihi, dia duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kata Abu Jahal. Dia tengok Nabi, dia tanya, hal kana min syai'in. Dia duduk sebelah Nabi, dia tengok Nabi, dia kata kepada Nabi, hal kana min syai'in. Dia kata, what happened to you? Nampak macam ada masalah, nampak macam tak tenang, nampak macam stres. Hal kana min syai'in, ada cerita ke, tuan-tuan? Nabi kata, na'am, ada. Ma huwa, cerita apa? Memang jahat sungguh Abu Jahal. Tanya ni menganying dah ni, tuan-tuan. Ma huwa, cerita apa? Jawab Nabi, usriya bil lailah. Nabi kata, malam tadi aku dibawa berjalan. Ila aina, berjalan ke mana? Duk depan kita memang makan lepeh tawar dia ni, tuan-tuan. Ila aina, berjalan ke mana? Nabi kata, ilal baitul maqdis. Malam tadi aku duduk di Masjidil Haram di Mekah ni, aku dibawa berjalan ke Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis? Palestin. Abu Jahal bila dengar Nabi kata ni, tak petik jari. Dia kata cerita ni, kalau orang Mekah tahu ni bola tanggung ni. Kalau badminton ni, tuan-tuan, bola tanggung, nanti lendang ke semeh dengan raket-raket ni, tuan-tuan. Ni yang kata Abu Jahal laknatullah. Oh, dia kata cantik. This is very beautiful story. Tuan-tuan. Hari ni Muhammad akan terbunuh dakwah kamu. Aku dah lama dah nanti saat, aku dah lama dah nanti ketika, aku dah lama dah nanti nak bunuh dakwah kamu. Dengan cerita kamu ni, dia duduk kata dalam hati dia, oh hari ni dia kata, full stop, dakwah kamu akan terhenti. Summa asbahta zahranaini. Dia kata malam tadi pergi Baitul Maqdis, lepas Isyak, subuh-subuh dah ada di sini. Dia kata benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, Abu Jahal tak tunjuk muka dia tak percaya kepada Nabi, bahkan dia tunjuk muka macam percaya. Jahat dia ni, tuan-tuan, jahat dia. Dia kata ya Muhammad, kalau aku panggil semua orang Mekah ni mari pakat berimpung tepi Kaabah ni, boleh tak kamu ulang balik cerita yang kamu cerita pada aku? Bila orang ramai sikit lagi, kamu cerita balik pada orang Mekah. Ni strategi dia, tuan-tuan. Strategi dia. Nabi kata boleh. Abu Jahal bangun, tuan-tuan, kok dia keruh orang ni.
Tak ada pasal, tiba-tiba jadi SU penerangan Nabi ni, tuan-tuan. Panggil orang tu, panggil orang ni, panggil orang ni, panggil orang ni. Mari 5 orang, mari 15 orang, mari 20 orang, mari 100 orang, mari 200 orang. Berpusu-pusu ni. Pakat duk mari depan Nabi ni, begitu ramai manusia. Habis kabilah dia panggil ni, tuan-tuan. Dia tak nak seorang pun terlepas cerita Nabi ni, dengan harapan hari ni orang akan buat satu keputusan dakwah Muhammad itu satu pembohongan. Ni, tuan-tuan. Maka bila mari duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal bangun. Dia kata, ya Muhammad, orang dah ramai, boleh tak kamu repeat balik, ulang balik apa yang kamu cerita kepada aku tadi, kamu cerita balik pada orang Mekah ni. Nabi ni, tuan-tuan, sejujur-jujur manusia. Bukan dia tak tahu Abu Jahal ni lagu mana, dia tahu ni, tuan-tuan. Tapi Nabi ni, Allahu Akbar, tuan-tuan. Nabi cerita, malam tadi aku daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Lama mana pergi? 1 malam. Pergi bila? Pergi lepas Isyak. Balik bila? Balik sebelum subuh. 1 malam. Setengah orang yang dengar perkataan Nabi ni duk kata semalam aja pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik 1 malam aja. Sebahagian yang dengar ni tasfik. Apa dia tasfik? Tepuk tangan. Ta 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 ta. Oh, dia kata Muhammad ni majnun, gila. Siapa tepuk tangan ni? Ahli kelab Abu Jahal laknatullah. Tak kata ke Nabi, tuan-tuan, kita pun esok duduk makan nasi dagang, duduk makan nasi belauk kedai. Saya tanya, guana jangan pagi ni. Oh, ajak pergi Kota Baru, pergi ayam. Cari baju sekolah budak, belum orang boleh gaji dia, orang boleh gaji bolok lah, cari awal-awal lah, senang baju budak sekolah. Nak pergi ayam Kota Baru lah. Nak pergi dengan apa? Dengan kereta kau, dengan motor. Ajak nak pergi jalan kaki. Kita kata ke mana, tuan-tuan? Dia mau nak pelawak pun agak-agak. Tidak kita kata lagu tu, tuan-tuan. Apalagi pada zaman Nabi tak ada kapal terbang, tak ada jet peribadi, tak ada kereta, tak ada kenderaan. Yang ada hanya kuda dan unta saja. Tiba-tiba orang lain sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan balik. Perlu 2 bulan masa ni. Tiba-tiba Nabi mari bawa cerita dia hanya pergi 1 malam sahaja. Sebahagian besar yang dengar cerita Nabi tasfik, tepuk tangan. Dia kata sah Muhammad yang kita duk kata majnun, gila ni, hari ni betul sungguh. Cok siring mati stang. Benar, gila sungguh. Ya, tuan-tuan. Sebahagian yang besar lagi, sebahagian yang lain tepuk dahi, tepuk kepala. Oh, dia kata hari ni zahir, kazzab, pembohong. Nampak macam mula nak berjaya strategi Abu Jahal. Nampak macam nak berjaya. Sekali pandang, selapis pandang, seolah-olah orang Mekah dah buat satu keputusan dengan cerita Isra' Mi'raj ni, Muhammad akan ditolak oleh seluruh penduduk Mekah. Tiba-tiba ada satu golongan businessman, peniaga-peniaga yang biasa berniaga dalam jarak jauh. Dia geduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Muhammad, kami tak nak kata kamu ni gila lagi, kami tak nak kata kamu ni pembohong lagi, cuma kami ni businessman, kami ni peniaga. Sebulan sekali kami berniaga sehingga kami sampai di Palestin. Sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Dan kami memang pernah sampai ke Masjidil Aqsa dan kami pernah masuk dalam Masjidil Aqsa. Kalau kamu siapa sungguhlah ya Muhammad, ceritakan kepada kami, sifatkan kepada kami bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Kami nak tally dengan kami lihat dan dengan yang kamu lihat malam tadi. Tuan-tuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita.
Satu-satu tiang dia bagaimana, mimbar dia bagaimana, pintu besar dia bagaimana, jendela dia bagaimana. Kalau dalam masjid kita ni kat kapek dia lagu mana, meja mengajar dia lagu mana. Nabi cerita satu-satu secara terperinci. Makin Nabi cerita, makin dia tanya. 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 Sehingga tiba pada soalan yang sukar-sukar. Nabi tak boleh jawab. Tak apa nak boleh jawab dah Nabi. Pasal soalan ni halus-halus. Macam kita lah tuan-tuan. Kita duduk mari masjid pada luah ni berapa puluh tahun dah. Tapi bila ada soalan tentang masjid pada luah ni, tak semua kita boleh jawab. Contoh tuan-tuan, lampu atas hekong. Tuan-tuan kerja bila metu ada berapa putih? Kerja bila tuan-tuan? Soalan yang halus-halus. Tak aceh. Ni Quran ni tuan-tuan. Duk tiang ni. Kita kerja bila ada berapa putih Quran ni tuan-tuan? Yasin ada berapa putih, Quran ada berapa putih. Tak kerja bila? Tak aceh. Tapi seolah-olah soalan itu yang ditanya. Kawan ibu duk balik lasir noh. Berapa puluh tahun duk dapur. Allah Ustaz. Ya pada hamba mula-mula nikah, siapa boleh cucu 7, 8 dah duk dapur ni. Tanya ibu-ibu, pinggan dapur ada apa putih? Tak boleh jawab tuan-tuan. Tak boleh jawab. Tidak kerja nak bila pinggan. Tapi adalah 100 putih lebih. Tak kala Nabi mula tersangkuk-sangkuk nak jawab ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di saat itu, di masa itu, Allah mula mempertahankan Nabi-Nya. Allah tidak akan biarkan Nabi-Nya. Allah tidak akan sia-siakan Nabi-Nya. Allah menunjukkan satu kekuasaan untuk mempertahankan Nabi, manusia yang Allah paling sayang atas muka bumi ini. Tuan-tuan, apa Allah buat? Allah angkat Masjidil Aqsa di Palestin. Allah angkat sehingga dia ada depan Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku seolah-olah tengok Masjidil Aqsa, aku seolah-olah berada dalam Masjidil Aqsa, sehingga kan sesukar mana soalan yang ditanya, semudah itu aku jawab. Bila duduk sepodok dalam ni mudah. Dan meja ngajar ada gapo, ada kotak tisu, itu boleh jawab. Ada kedai air, ada air. Pas nak minum pakai gapo, pakai straw. Saya lebih minat cawai tuan-tuan pada straw. Mari sekali lagi buah cawai sebutir, plastik tak apa tuan-tuan. Allah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya boleh jawab, 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 sehingga penanya kehilangan soalan. Tak tahu nak tanya gapo dah. Akhirnya apa kata businessman tadi kepada Nabi? Dia kata, wahai penduduk Mekah, dengar ni, dia kata, announcement, pengumuman yang aku nak buat ni. Kata businessman tadi, dia kata apa? Apa yang Muhammad bagi tahu tentang Masjidil Aqsa sama sebagaimana kami lihat, tidak ada salah wala satu pun. Allah. Sehingga sebahagian besar penduduk Mekah percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia merancang, Allah merancang, tapi Allah yang menentukan, dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Orang rancanglah apa saja untuk khianati Nabi. Allah rancanglah apa saja untuk membunuh dakwah Nabi. Orang rancanglah bagaimana untuk membunuh karakter Nabi. Perancangan Allah jauh lebih baik. Ini tuan-tuan. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah yang pertama Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan?
apa juga takdir Allah ya Allah timpakan dalam kehidupan kita, tuan-tuan, sesungguhnya perancangan Allah itu jauh lebih baik. Jangan pernah menyesali apa yang berlaku dalam kehidupan ini. Saya, tuan-tuan, cita-cita nak jadi cikgu. Minatnya nak jadi cikgu. Sekolah rendah jah 1, jah 2, cikgu tanya. Arwah cikgu saya, cikgu Mak Jin. Arwah dah dia. Allahu Akbar. Tanya, awak nak jadi gapo? Polis. Awak nak jadi gapo? Askar. Awak nak jadi gapo? Bomba. Awak nak jadi gapo? Angkasawan. Aku tanya saya, tuan-tuan, daripada darjah 1 sampai darjah 6, kamu runding awak nak jadi gapo? Saya nak jadi cikgu. Ada seorang ni, cikgu Mak Jin tanya, arwah tanya, awak nak jadi gapo? Saya nak jadi komunis. Diri atas meja. Siapa habislah, tuan-tuan. Ni jawab boleh nak jadi komunis ni, tuan-tuan. Diri atas meja, siapa balik. Allahu Rabbi subhanahu wa ta'ala. Minat nak jadi cikgu. Pasal kita jiwa pendidik. Minat. Cikgu Mak Jin duk napa kapit zaman sekolah rendah mula bahasa nak napa kapit juga budak-budak ni, tuan-tuan. Mari Allah. Masya-Allah. Kali pertama temu duga maktab, ujian bertulis, memang lulus, tiba time temu duga gagal. Kecewa ni tak usah cerita. Syarat cukup, sertifikat cukup, kelulusan cukup, temu duga bertulis, lulus, tiba time temu duga gagal. Apa sebab? Wallahu a'lam. Tak tahu. Datang lagi panggilan temu duga, isi lagi sekali lagi borang, panggil ujian bertulis, tuan-tuan, ujian bertulis, lulus, akhirnya temu duga. Saya ingat temu duga yang kedua di maktab Pasir Panjang. Demo kalau nak lulus temu duga kena pakai molek sikit, pakai gapo, demo kena pakai tali leher. Dia mau kena bubuh baju masuk dalam, baju tu biar ada jalur sikit, biar kemas sikit. Tali pinggan ni dia kata kalau boleh sama pesang pinggan. Beli tu. Oh, pakai tali lembu sehingga. Kali kedua temu duga gagal. Tuan-tuan. Kali ketiga, tuan-tuan, ni minat sangat ni. Orang kata susung CJ ni. Daripada UPSA, lepas tu baru susun PMA, lepas tu baru susun SPM, lepas tu baru susun SPM. Daripada sekolah rendah ni biar ikut turutan ni. Siapalah sekolah menengah, jangan duk capur kursi. Jangan susun ni depan belakang. Ni satulah, ni satulah, jangan susun depan belakang ni. Oh, tuan-tuan ni. Kali ketiga temu duga gagal. Cuma saya agak terkilan pada temu duga yang ketiga. Saya tanya, awak kerja mana? Kata saya, kerja kilang, cik. Dia kata, awak tak layak jadi cikgu, awak pergi balik kerja kilang. Berasa hati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tukang interview orang, janganlah kata lagu tu. Minta maaf lah, awak belum layak lagi, balik belajar lagi. Balik cari ilmu lagi. Dia suruh saya balik kerja kilang, tuan-tuan. Sedih, ya Allah. Penemu duga tu masih hidup lagi. Saya kenal dia, dia kenal saya. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok, wallahu khairul makirin, bagaimana perancangan Allah. Walaupun saya gagal jadi cikgu mengajar dia nak mengajar di sekolah, tuan-tuan, akhirnya Allah takdirkan saya jadi cikgu atas masjid. Saya bukan mengajar cikgu saja, saya mengajar guru besar, saya mengajar doktor, saya mengajar pegawai, saya mengajar lawyer, saya mengajar polis, saya mengajar askar. Tuan-tuan, bagaimana perancangan Allah. Akhirnya jumpa, tuan-tuan, ni jumpa. Tapi dia duduk sini, tuan-tuan, dia duduk daerah lain. Jumpa. Mana doktor beres? Beres. Doktor kerja ke bulan ni? Ganja kot masjid juga, sama ustaz kot. Saya ingat lagi doktor ni. Dia tak ingat ada ramai orang dia interview. Siapa ceritalah apa itu gini. Doktor saya suruh balik kerja kilang ke apa. Oh, dia kata ada sekali. Saya ingat.
Tapi awak patut terima kasih pada saya. Saya kata lagu tu awak boleh jadi ustaz. Nya kena juga. Dah lagi ya kena kat seliku. Tak apalah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, bagaimana perancangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tuan-tuan, apa peristiwa Isra' nak Mi'raj ni tuan-tuan yang boleh memberi kesan kepada kita? Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi lihat apa? Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Nabi tengok apa di sana tuan-tuan? Bukan cara bermain bola. Nabi tengok apa di sana? Bukan cara main badminton. Nabi tengok apa di sana? Bukan cara tanda diri yang musaking. Nabi tengok apa di sana? Bukan cara kita nak buat apa-apa. Nabi tengok apa? Nabi tengok bagaimana kehidupan akhirat yang kita akan jumpa suatu hari nanti. Ini tuan-tuan. Belah mana kita sibuk, belah mana kita ada kerja, belah mana akhirat jangan dilupakan. Kerana Nabi dah lihat bagaimana syurga Allah, bagaimana neraka Allah, bagaimana balasan orang tak semayang, bagaimana balasan orang yang taat, bagaimana balasan orang yang derhaka, bagaimana balasan orang yang tidak derhaka. Nabi lihat, dan benda inilah Nabi bermati-matian duk cerita ni pada seluruh umat supaya umat tidak lupa bahawa suatu hari mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah kita dah lebih dah pada pertengahan Rajab ni, sikit lagi nak masuk Syaban dah, lepas ni nak masuk Ramadan dah. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Carilah satu amalan yang mana amalan ni kita boleh bawa sehingga kita jumpa Allah pada hari akhirat nanti. Sebagaimana hadis yang disebut oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dia, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni amalan akhirat ni tuan-tuan. Apa dia? Nabi kata, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Cari rehat siap-siap rumah, cari Quran siap-siap rumah untuk persediaan ni tuan-tuan. Kita dah nak mula baca dah dalam bulan Rajab, kita nak mula baca dah dalam bulan Syaban. Bila mari Ramadan kita masuk gia kita ni tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan nawaitu dalam hati kita, kalau ia dah khatam alhamdulillah, tapi tahun ni satu cita-cita kita apa dia? Kita nak khatam Quran. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kerana orang yang hari-hari baca Quran, every day, hari-hari, dia bukan hafiz Al-Quran, dia bukan hafizah Al-Quran, dia bukan qari, dia bukan qari'ah, dia bukan tu imam, dia bukan siapa, tapi dia jenis tuan-tuan, dalam masa sehari dia ambil 5 minit 10 minit baca Quran every day, setiap hari. Baca tak banyak tapi baca nak hari. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, sadaqallahul azim. Jadilah, tapi hari-hari baca. Siapa yang hari-hari baca Quran, walaupun tak banyak, istiqamah, ambil masa daripada 24 jam 10 minit iqra'ul Quran untuk baca Quran. Tambah hari ni mudah tuan-tuan, kita boleh download dalam telefon kita. Allah, tak ada istilah dah, tak ada wuduk, tak ada ismayang, nak pegang Quran dalam dia boleh download tuan-tuan. Baca 4-5 baris tuan-tuan. Siapa yang baca Quran hari-hari, kata Nabi, syafi'an li ashabi, hari kiamat Quran akan datang memberi syafaat kepada si pembacanya. Subhanallah.
Allah. Saya ingat sekolah setia mula, sekolah menengah agama setia mula, arwah Ustaz Abdul Rahman bin Muda. Dia kata, Ustaz, dia nak panggil Ustaz, dia panggil saya nama lah. Dia kata dua jenis manusia baca Quran. Dua jenis ni dia kata. Jenis lagu mana Ustaz? Jenis pertama dia kata lebu Quran. Lebu. Wak kau belek semua. Siapa lebu? Yang kedua berdebu. Tak buka lah mana. Tuan-tuan, kita tengok Quran kita di rumah, kita ambil, tuan-tuan, saya balik lagi saya ambil Quran, tuan-tuan balik lagi ambil Quran hak ada dalam rumah kita, tengok berdebu ke lebu. Kalau berdebu, tuan-tuan, kita kena muhasabah diri. Kalau kita boleh tengok Facebook 2-3 jam, kita boleh tengok Instagram 2-3 jam, kita boleh tengok TikTok 2-3 jam, kita boleh tengok macam-macam jenis aplikasi dalam telefon ni berjam-jam. Kalau 10 minit pun kita tak ada masa nak tengok Quran, jangan mimpi Allah nak lihat kamu pada hari kiamat nanti. Allah, tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang baca Quran, kata Nabi, syafi'an li ashabi, Quran hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada dia. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, Nabi tak kata alif lam mim tu satu huruf, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin tu satu huruf. Bahkan Nabi kata alif ni satu huruf, lam ni satu huruf, mim ni satu huruf. Siapa yang baca satu huruf daripada Quran, dia akan dapat satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Apa makna kita baca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ada berapa huruf? Satu alif, satu lam, satu mim. 3 huruf. Kita hanya sekadar baca alif lam mim 3 huruf. Alif lam mim yang kita baca 3 huruf, kita dapat 30 pahala. Betapa ruginya orang yang tak baca. Allah. Masya-Allah. Satu special Allah bagi pada umat Muhammad ni, tuan-tuan. Umat Muhammad ni siapa? Kita. Tiba-tiba kita duk lepas peluang ni. Allahu Akbar, subhanallah. Kita bimbang. Apabila kita jumpa Allah pada hari kiamat, kita akan menyesal. Kenapa? Kerana kita melepaskan peluang untuk buat pahala. Peluang itu kita boleh buat, bukan susah, bukan payah pun, tapi kita tinggalkan begitu saja. Kita bimbang, tuan-tuan, hari kiamat kita menyesal, tak sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Al-mahir bil Quran, siapa yang pandai, siapa yang lancar, siapa yang reti baca Quran. Orang pandai baca Quran ni orang hafiz Quran, orang tu imam, orang-orang yang qari. Dia tahu tebal nipis mana, dia tahu panjang pendek mana, dia tahu dengung tak dengung sampai mana, dia tahu hukum hakam idgham dak idgham mak dak mak ni, dia tahu ni, tuan-tuan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mahir baca Quran, hari kiamat nanti dia duduk bersama dengan malaikat yang mulia-mulia. Allah. Kita boleh bergambar dengan ustaz-ustaz Soho ni, tuan-tuan, ni. Waktu rasa bangga dah. Bangga dah. Kawak tangan gini. Kawak tangan gini. Ni saya tak tahu gapo dia ni, tuan. Dia mau duk buat sehari dua gapo. Ya, rumah saya kata ni love. Oh, love. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bergambar dengan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idruh ni, tuan-tuan. Oh, dak makan nasi seminggu, tuan-tuan.
Apalagi hari kiamat pembaca Quran al-mahir bil Quran, orang yang pandai, orang yang lancar, orang yang reti baca Quran, al-mahir bil Quran, orang yang mahir baca Quran, hari kiamat di padang mahsyar dia duduk sama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Kita tak nak ke? Allah. Tetapi kata Nabi, siapa yang wayatata' fihi, kemudian wayatata' fihi ni tuan-tuan, orang yang tergagap-gagap baca Quran, orang yang tersangkut-sangkut baca Quran, orang yang terhenti-henti baca Quran. Tambah kita orang lama ni tuan-tuan, orang lama 70, 80 baru nak cari Quran, huruf pun tak apa nampak dah tuan-tuan ni. Lidah pula sama kerah dengan sodek surah ni tuan-tuan. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Duk main beledar semacam tu. Tak cakap ejah tok guru ni. Itulah. Tak apalah dia kata. Beledar pun beledar lah. Lama-lama boleh lah insya-Allah. Tapi orang kita ni minta maaf lah tuan-tuan. Tidak orang pada luah ni. Ni rakyat ni orang renik. Dia renik malah rakyat orang pada luah tu kaget tu lah tuan-tuan. Tak siwa orang marah ni. Orang Melayu kita ni kalau lakon nyanyi bisa benar. Tak kira muda, tak kira tua tuan-tuan. Allah Quran gak kerah lidah lah, payah lah, rohok lah, nak sengit mulut payah lah, nak setuh gigi gerah ngojol lidah payah lah. Tapi sebut kata lagu Allah Akbar. Di dalam kepekatan malam. Bukan saya nak nyanyi sangat, tapi kerana kita duk nyanyi seumur, nyanyi ni jadi mudah. Pasal kita duk asuh hari-hari. Quran gitu juga. Kalau kita akan asuh hari-hari, biarlah lagu-lagu mana pun. Kalau masjid ada litah tu kak, mengusia rakyat seumur, marilah, belahlah. Tak boleh baca sorang-sorang pun kita baca ramai-ramai dulu. Nak we biasa dengan huruf ni, nak we biasa dengan makhraj ni. Wa yatata' fihi, siapa yang baca Quran tergagak-gagak, tersangkut-sangkut, terhenti-henti, punya payah nak ambil huruf dha ni tuan-tuan, subhanallah, macam bayar surah kereta 9 tahun tak betul-betul ni tuan-tuan. Nak ambil dha ni, tapi dia istiqamah, tak baring, tak lari ni, pergi semacam lahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Allah. Pasal apa dia dapat 2 pahala? Kata ulama hadis, 1 pahala kerana pahala dia baca, yang kedua kerana kesungguhan dan susah payah dia nak baca. Ini tuan-tuan, sama gak orang mari masjid tuan-tuan, kelebihan mari masjid ni. Orang uzur ramai mana mari ni tuan-tuan, saya nak tinggal. Allah Akbar, subhanallah, saya pasal apa? Kerana bila duduk dalam masjid, Allah akan bagi rahmat, Allah akan bagi barakah, dan kita akan didoakan keampunan oleh para malaikat selama kita berada dalam taman-taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan pergi masjid Gonaka, tetap jumpa satu manusia yang sangat istimewa. Kenapa? Kerana dia di antara orang yang buta tapi mari masjid. Pergilah masjid Gonaka. Tak boleh kau naik atas masjid gagah. Tapi waktu besok dia lama mari sama, walaupun mata tak nampak, dia tahu suri hekong duk mana, suri lapu duk mana. Tuan-tuan, kadang-kadang kalau betul bila ada masyarakat tuan-tuan, dia boleh masuk ni ban ni tuan-tuan. Dia boleh petik suri speaker ni. Hok mana equalizer, hok mana power amp, dia tahu ni tuan-tuan. Waktu lama ni. Allahu Akbar, masya-Allah. Kadang-kadang tu imam ada masyarakat, betul lah tu imam ke Mekah ke Guana ke, dia boleh naik jadi tu imam, dan dia banyak menghafal surah daripada ayat-ayat surah Al-Quran dalam surah Quran besar. Allah, ni tuan-tuan ni. Kita hok celik lama tak hari, jangan kata nak suruh speaker, tu imam tak kenal. Allah, muka orang pada luar gerenek tuan-tuan. Aku gerenek, kau kata orang pada luar pula tuan-tuan. Gila gitulah. Allahu Akbar.
Bila cari tak email? Tanya-tanya mak ayah mati baru cari. Tanya mak ayah hidup mula, duk main bola nak futsal. Apa duk suruh saya mari mayat banyak. Ni tuan-tuan. Minta maaf lah takir belum puasa ni tuan-tuan. Allah. Biar khabar sikit kita ni. Biar kena tangguh sejid ni. Biar kena semaya Jumaat ni. Biar kena, biar duduklah majlis ilmu ni. Kalau kita tak mari sejid, kita tak mari Jumaat, kita tak mari dengar majlis ilmu, kita bimbang, kita tidak ada karang dengan akhirat, akhirnya kita tidak beramal untuk akhirat. Allahu Akbar. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Ada salah dan silap, saya mohon maaf, mohon ampun. Ada yang terasa, ada yang terguris. Apa yang kita buat semuanya adalah untuk memberi kesedaran kepada saya dan juga kita semua bahawa kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Satu masa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Minta maaf banyak ada terkasar bahasa, halal segala perkataan dunia dan akhirat. Insya-Allah kita jumpa lagi, bersedia lagi sekali dua lagi tuan-tuan sebelum Ramadan al-Mubarak insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futhul arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatami mursalin. Allahumma inna na'udzubika ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yustama'u wa la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.